tangkai cawan terpisah dan piring kuih terus retak jadi 1000. Serentak dengan tu, terdengar suara jeritan anak Malik Cina, keras dan nyaring sangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 75 dan 76, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya ada letakkan link playlist dekat bawah. Okey, ini dia 5 random syarat pada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random syarat pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca salawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump tu. Rabak Cepat-cepat Malik buka rantai kaki anak perempuannya. Isteri Malik pula terus bawa setimbun kertas dan diletakkan dekat bawah pokok manggis belakang rumah. Bila rantai kakinya dibuka, anak perempuan Malik segera dapatkan timbunan kertas tu. Dia terus koyak kertas sesuka hati. Masa tu kalau bagi makanan atau minuman, semuanya habis dicampakkan. Jiran-jiran yang berdekatan segera kerumuni anak Malik tu. Mereka seronok tengok dia koyak kertas. Malah ada yang datang bawa kertas dan kain nak bagi dekat dia. Mari Tamah, kita tengok lebih dekat lagi perangannya, kata Datuk TJ. Mereka berdua terus melangkah ke arah pokok manggis. Malik Cina dan isterinya yang ada dekat situ nampak sunggul melihat kedatangan Datuk TJ dan TJ. Datuk TJ terus berhenti dan bertinggung depan anak perempuan Malik Cina. Perempuan tu terus mengoyak-ngoyakkan kertas. Datuk TJ terus batuk depan dia. Anak Malik terus berhenti koyak-koyakkan kertas. Matanya renung Datuk TJ. "Siapa nama kamu?" tanya Datuk TJ. Anak perempuan Malik terus membisu. Orang-orang yang ada dekat situ terus ketawakan Datuk TJ sebab bercakap dengan orang gila. Tak semena-mena anak Malik tu terus tampar muka Datuk TJ. Makin kuatlah orang-orang dekat situ ketawakan Datuk TJ ni. Muka Datuk TJ jadi merah. Anak perempuan Malik tu terus ludah muka Datuk TJ. TJ mula cemas bila nampak kedua-dua belah cuping telinga Datuk dia bergerak-gerak. Ertinya Datuk dia dah berada dalam tahap kemarahan yang amat sangat. Orang-orang yang ada dekat situ masih ketawakan Datuk TJ. Beberapa orang pemuda yang kurang ajar siap ejek Datuk TJ. Bu bu bu. Datuk TJ toleh kiri, toleh kanan dan bersuara, "Setan, kamu buat apa?" Penduduk kampung yang ada dekat situ terus bertempiaran lari tak tentu hala. Anak Malik Cina pula jatuh terlentang dan terus pingsan. "Anak kamu disihir, bawa balik ke bilik, jangan dirantai kakinya," kata Datuk TJ. Tanpa buang masa, Malik dengan isterinya usung anak kesayangan mereka ke dalam bilik khas. Ketika tubuh perempuan cantik itu diusung, di kaki langit mula kelihatan awan kemerah-merahan. Sebentar lagi matahari akan selesaikan tugasnya. Datuk TJ kembali ke ruang anjur rumah dan minta segelas air dan 7 biji beras. Bila dah dapat barang-barang tu, Datuk TJ masukkan 7 biji beras tu ke dalam gelas yang berisi air dan baca sesuatu. Bila dah selesai, Datuk TJ suruh
suruh Malik sapukan air tu ke muka anak dia dan separuh lagi bagi dia minum. Kalau ada lebih lagi, sapu pada pergelangan tangan dan kakinya. Malik Cina terus bawa gelas tu ke bilik anaknya. TJ dengan datuk dia terus duduk dekat anjur rumah. Tak lama kemudian terdengar jeritan anak Malik Cina dan terdengar bunyi kain dikoyak-koyak berturut-turut. Datuk TJ segera berdiri. Kelihatan Malik Cina keluar dari bilik khas anaknya, terus jumpa Datuk TJ dan bersuara. Dia mengamuk lagi. Dia tenang maknya dan koyakkan kain gebah dan cadar katil. Apa yang mesti saya buat? Macam mana kalau kakinya saya rantaikan semula? Suara jeritan makin kuat diikuti dengan bunyi tapak kaki orang berlari. Terdengar bunyi kaca pecah. Dinding rumah terus ditendang bertalu-talu. Baru je Malik Cina nak menuju ke bilik khas anaknya balik, Datuk TJ terus pegang tangan kirinya dan berkata, "Jangan rantai dia. Macam mana kalau dia lari dari rumah dan kacau orang kampung?" "Bersabar. Sekejap lagi dia berhenti. Air aku bagi tadi ada lagi atau dah habis?" "Air tadi dah habis." "Tak apa, ambil air lain. Cepat sikit." Malik Cina segera menuju ke dapur. Suara jeritan anak Malik Cina terus berlanjutan. Beberapa orang jiran tetangga mula datang. "Kurang elok kalau ramai sangat jiran-jiran datang," kata Datuk TJ. Malik Cina datang. Segelas air sejuk diserahkan pada Datuk TJ. Malik terus duduk bersila depan Datuk TJ. Perlahan-lahan Datuk TJ jentik lantai 3 kali. Suara jeritan anak Malik Cina beransur-ansur kurang dan berhenti terus. Kemudian Datuk TJ baca sesuatu pada air dalam gelas tadi. Hari dah beransur kelam. Beberapa orang jiran mula tinggalkan rumah Malik Cina. Datuk TJ terus bagi gelas berisi air sejuk tadi pada Malik dan bersuara, "Buat macam air pertama tadi, tapi air ni ditambah sikit caranya, iaitu sapu pangkal dagunya." Malik Cina terus melangkah menuju ke bilik khas anaknya. "Dengan izin Allah, penyakitnya hilang," kata Datuk TJ. Waktu maghrib dah nak masuk. Datuk TJ ajak TJ berjemaah dekat masjid. Malik Cina mendekati Datuk TJ dan beritahu dia nak ke masjid. Malik Cina bersuara, "Kenapa tak semayang dekat sini?" "Biarlah aku berjemaah dekat masjid. Dapat juga aku berkenalan dengan orang-orang dekat sini." "Macam mana dengan anak kamu?" "Nampaknya dia letih dan terus tidur." "Bagus, tapi jangan biarkan dia tidur waktu senja. Bila kau dengar suara azan, kau kejutkan dia tidur. Kalau dia melawan atau menjerit, simbahkan air yang aku bagi pada kamu ke mukanya." Malik Cina nak ikut berjemaah sekali dekat masjid, tapi Datuk TJ tak bagi. Dia suruh Malik jaga anak dia dekat rumah ni. TJ dengan Datuk dia terus ke masjid. Bila sampai dekat masjid, Datuk TJ terus bersalaman dengan para jemaah yang lain. Mereka layan Datuk TJ dan TJ dengan penuh mesra. Bila masuk waktu maghrib, beduk di kepala tangga masjid dipukul orang bertalu-talu. Datuk TJ bertanya pada lelaki berseban dekat situ, "Boleh cucu saya azan?" "Silakan. Kebetulan pula bilan masjid tak datang." "Jangan segan-segan Tamah, mulakan." TJ terus laungkan azan. Lepas solat maghrib dan isyak, mereka berdua terus pulang ke rumah Malik Cina. Lebih kurang pukul 9 lebih mereka sampai. Malik Cina sambut mereka berdua dekat muka pintu. Malik Cina bersuara, "Siapa yang laungkan azan tadi?" "Kenapa?" "Suara orang baru. Kalau Bilal Halim saya kenal. Saya yakin suara yang saya dengar tadi bukan suara dia." "Si Tamah, cucu aku nak cuba." "Hah?" Suaranya lantang dan nafasnya panjang. Datuk TJ terus ketawa, bangga cucunya terima pujian. Kemudian Malik Cina ajak mereka berdua makan. Lepas habis makan, mereka ke ruang anjur rumah. Datuk TJ bersuara, "Macam mana dengan anak kamu, Malik? Masa awak tinggal ke rumah ni tadi, dia terus tidur. Waktu isyak tadi dia terjaga tapi dia nampak lemah betul. Jangan ganggu dia, biar dia tidur. Kalau dia minta nasi, bagi nasi. Aku tahu dia tu lapar. Sebelum bagi nasi, kamu kepalkan nasi tu sambil baca Al-Fatihah 11 kali. Kalau dia tak nak makan bila tengok nasi dah dikepalkan, macam mana?" "InsyaAllah dia nak. Aku tahu dia lapar." "Ya, dah lama anak saya tu tak makan nasi. Dia cuma makan kulit pisang dan bulu jagung. Kalau tak ada benda-benda tu, dia tak nak makan." "Sah anak kamu kena buatan orang. Agaknya dia ni pernah berkasar dengan orang. Sekarang orang tu balas dendam." "Entahlah, saya pun tak tahu." Wajah Malik Cina nampak hampa dan kecewa sekali. Jam dah pukul 12 malam. Suasana bertambah sejuk. 2-3 kali TJ tersengguk-sengguk. Nak hilangkan rasa mengantuk, TJ renung keluar anjur rumah. TJ terkejut bila nampak berpuluh-puluh pelita minyak tanah bergerak sendiri dalam jarak kira-kira 400 meter dari rumah Malik. Seingat TJ, siang tadi kawasan tu penuh dengan hutan. Tak
Tak ada sebuah rumah pun dekat situ. TJ mula resah. Seluruh badan dia mula terasa seram sejuk. Lolongan anjing kian nyaring. TJ bertambah terkejut bila nampak jumlah pelita minyak tanah makin bertambah. Semuanya menuju ke arah utara. "Tok, tengok tu, Tok," kata TJ sambil tunjukkan ke arah pelita minyak tanah. Datuk TJ dan Malik Cina segera melihat ke arah tersebut. Mereka berpandangan sesama sendiri. Datuk TJ bersuara, "Kami tak nampak apa-apa, Tamah. Ada pelita minyak tanah berjalan sendiri, Tok." "Mustahil. Dekat situ kawasan hutan. Masa zaman Jepun dulu, tempat tu dijadikan tempat pancung kepala. Kau mengarut ni, Tamah." TJ masih nampak lagi pelita minyak tanah berbaris dan bergerak sendiri. Anehnya, Datuk dia dengan Malik Cina tak nampak apa pun dekat situ. Kemudian Malik Cina suruh TJ masuk tidur. Bilik dia dah disediakan. TJ terus bangun dan melangkah ke bilik. Ada 2 buah katil bujang dalam bilik tu. Bila TJ letakkan kepala atas bantal, badan dia mula terasa seram. Macam ada sesuatu yang berkeliaran dalam bilik tersebut. Dekat papan dinding, TJ terasakan macam ada sepasang mata merah tengah renung dia. Badan TJ mula menggeletar. Bila dia baca ayat kursi, rasa takut tu terus hilang dan TJ terlelap. Masa terlelap tu, TJ bermimpi jumpa dengan seorang lelaki ganjil berpakaian serba hitam. Kelopak mata kirinya berlapis 3. Tiap-tiap lapisan kelopak matanya tu ada tahi lalat yang sekejap mengembang dan sekejap mengecil. Matanya macam nak tersembul, macam mata udang. Daging pipinya kelihatan lembik dan berlendir. Ada air jernih di celah-celah daging pipinya yang lembik tu. Air tu bercampur nanah, meleleh-leleh perlahan ke mukanya. Lelaki ganjil tu telan air jernih bercampur nanah dengan penuh gairah dan bernafsu sekali. Kemudian lelaki tu suruh TJ pula jilat pipinya yang lembik tu. TJ tak nak. Lelaki tu jadi marah dan dia mula menghampiri TJ. Kedua-dua belah tangannya yang berkuku panjang menghala ke arah leher TJ. Dengan sedaya upaya, TJ cuba elak tapi gagal. TJ tak berdaya nak melawan dan terus menjerit dengan sekuat hati. Bila dia terjaga, TJ nampak datuk dia tengah baca Quran dekat katil sebelah. Datuk TJ bersuara, "Kau menggigau, Tamah? Saya mimpi ada orang nak cekik saya, Tok." "Kau dah baca surah Al-Fatihah?" "Kan aku dah pesan sebelum tidur baca surah Al-Fatihah 21 kali. Lepas tu jangan bercakap, terus tidur." "Saya terlupa, Tok." "Patutlah kamu diganggu syaitan. Dah, pergi tidur semula." TJ terus rebahkan badan atas katil. Kali ni dia tak dapat tidur, tapi disebabkan takut datuk dia marah, TJ pura-pura tidur. Deserian angin malam dekat luar jelas kedengaran. Suara burung hantu dan lolongan anjing terus kedengaran. Kemudian TJ buka mata separuh. Datuk dia masih lagi baca Quran. Lepas tu dia solat 2 rakaat dan terus berwirid panjang. Rasa takut terus hilang. Tiba-tiba TJ dikejutkan dengan suara perempuan yang tengah marah-marah. Serentak dengan tu, TJ terdengar bilik dia ditendang bertalu-talu. Datuk TJ berhenti berwirid. Terdengar suara perempuan tu minta air diikuti dengan bunyi tapak kaki pinjak lantai menuju ke dapur. Datuk TJ bersuara, "Malik, jangan bagi air tu terus pada dia. Bagi pada aku dulu." "Baiklah." "Kenapa bagi jantan tu air?" Dah tentu itu suara anak Malik Cina. Dinding bilik terus ditendang bertalu-talu. TJ terus bangun dan duduk di tepi datuk dia. Suara perempuan merungut dan ketuk sesuatu terus kedengaran. TJ mula resah, tapi datuk dia masih berada dalam keadaan tenang. Datuk TJ ambil gelas air dari tangan Malik dan baca sesuatu, kemudian hembus pada permukaan air. "Bagi pada dia sekarang," kata datuk TJ. Malik Cina ambil gelas air itu dan bawa ke bilik anaknya. Tak lama kemudian, dah tak kedengaran suara anak Malik Cina menjerit atau merungut sesuatu. Datuk TJ sambung semula baca Al-Quran. Pagi esok, TJ masih lagi berdiri dekat muka tingkap. Datuk dia dah selesai menimbun dan terus buat senaman harimau. Dari arah dapur, TJ terdengar Malik Cina dengan isterinya macam tengah buat sesuatu. Lepas senaman, Datuk TJ turun ke bawah dan menuju ke tengah halaman. Kemudian dia cabut beberapa rumput-rumput hijau. Rumput tu Datuk TJ ramas dengan air embun yang berada pada daun mempelam dan bunga-bunga dekat situ. Lepas tu Datuk TJ masukkan rumput tu ke dalam poket dia. Datuk TJ terus mundar-mandir mengelilingi halaman rumah. Sampai dekat sudut kanan halaman rumah, dia berdiri dekat
situ sambil renung ke arah matahari jatuh. Perlahan-lahan Datuk TJ angkat kaki kanannya paras pusat. Kemudian badannya dipusing-pusingkan lebih daripada 10 kali. Apa yang Datuk TJ buat tu ialah satu senaman untuk tegangkan kulit badan. Senaman macam tu amat jarang Datuk TJ buat. Dalam sebulan cuma 2-3 kali di tempat yang berlainan. Malik Cina datang dan bertanya, "Datuk kamu mana Tama?" "Tu dia." Malik Cina lambai ke arah Datuk TJ. Datuk TJ terus bergerak menghampiri anak tangga. Malik Cina tanya, "Buat apa dekat situ?" "Senam. Dah tua-tua nak jaga badan." "Bukan jaga badan, jaga kesihatan. Tubuh badan perlu dijaga. Bila sihat, mudah kita buat amal ibadah dan tolong orang. Bukankah jaga kesihatan diri disuruh oleh Islam?" "Saya setuju." Mereka bertiga terus duduk bersilir dekat situ. Tak lama kemudian, isteri Malik Cina datang sambil bawa hidangan, kuih, 1 teko air kopi dan beberapa cawan. Malik Cina terus tuangkan air kopi ke dalam cawan. Asap nipis berlega-lega di permukaan cawan. Isteri Malik Cina terus ke dapur semula. Kemudian Datuk TJ kenakan tapak tangan kanannya dengan asap nipis yang ada di permukaan cawan. Malik Cina jadi pelik. Air mukanya nampak berubah. Datuk TJ terus terangkan apa yang dia buat tu sebenarnya petua orang tua-tua dulu. Menurut kata mereka, kalau nak uji keluarga tu kena sihir atau tak, macam nilah caranya. Malik Cina bersuara, "Takkanlah minuman dan makanan yang dibuat sendiri pun disihir. Kau sendiri tahu, kerja syaitan ni selagi ada udara, selagi ada langit, bumi dan air, semuanya dimanfaatkan untuk jahanam dan binasakan anak Adam." Datuk TJ terus hirup air kopi tu. Tiba-tiba tangkai cawan terpisah dan piring kuih terus retak jadi 1000. Serentak dengan tu terdengar suara jeritan anak Malik Cina, keras dan nyaring sangat. Datuk TJ terus bangun. Cawan, teko dan piring dekat depan dia terus ditendang. Semuanya hancur berkecai. TJ terkejut bila tengok anak perempuan Malik Cina dah berdiri depan mereka. Matanya kelihatan merah dan rambutnya menggerbang. Anak perempuan Malik Cina terus sambar lansir tingkap. Kain lansir tu dikoyak-koyakkan hingga hancur. Kemudian dia nak koyak baju dan kainnya pula. Belum sempat dia koyak, cepat-cepat Malik Cina bagi anak dia sebekas surat khabar lama. Surat khabar tu terus dikoyak. Tak sampai 10 minit, surat khabar tu habis dicari-cari dan bersepah dekat atas lantai. Kemudian perlahan-lahan dia buka 10 jari ni dan bersedia nak cakar muka Datuk TJ. Sebelum bergerak ke arah Datuk TJ, anak perempuan Malik Cina tu buka silat dan sembah ke arah matahari. Melihat keadaan yang agak cemas tu, TJ terus lompat ke tanah untuk selamatkan diri dan mula menggigil ketakutan. TJ pun tak tahu macam mana dia boleh terjun dari rumah yang ada 7 anak tangga. TJ berlindung di sebalik pokok bunga raya dan mengintai keadaan dalam rumah. Semuanya TJ dapat lihat dengan jelas. Malik Cina cuba peluk tubuh anaknya, tapi dia tolak hingga terlentang. Isterinya cuba pegang tangan anaknya tu. Dia pun ditendang hingga tersandar ke dinding. Anak Malik Cina terus menjerit. Rambutnya yang terurai menutup sebahagian wajahnya. Dia terus melangkah ke arah Datuk TJ. Tiba-tiba Datuk TJ tepuk lantai dengan sekuat hati. Anak Malik Cina macam terpaku dan tak terdaya melangkah ke mana-mana, tegak macam patung. Datuk TJ terus laungkan azan dengan suara yang amat lantang. Seluruh penduduk kampung jadi gempar. Lepas azan, Datuk TJ terus baca ayat kursi dengan kuat. Bila selesai baca ayat kursi, anak perempuan Malik Cina jatuh bernentum atas lantai dan terus pingsan. Isteri Malik Cina nak sentuh tubuh anaknya, tapi Datuk TJ melarang. Isteri Malik Cina bersuara, "Boleh saya selimutkan tubuhnya dengan kain? Saya malu kalau ada orang datang nampak anak saya dalam keadaan macam ni." Jangan disentuh dan jangan rapat dengannya. Habis awak nak seksa anak saya macam ni? Kalau awak nak saya selesaikan semuanya, ikut cakap saya. Kalau awak tak setuju, saya tak marah. Kami mahu awak teruskan hingga selesai." Bila keadaan dalam rumah tu dah tenteram, TJ keluar dari tempat persembunyian, naik ke rumah dan duduk dekat sebelah datuk dia. Datuk TJ bersuara, "Kamu ke mana tadi, Tama?" "Saya lari, saya takut tu." "Memang kamu ni pengecut. Kali ni kamu jangan lari ke mana-mana. Walau apa-apa pun terjadi, kamu duduk situ, hadap semua yang datang." Dekat luar rumah, matahari makin tinggi. Beberapa orang penduduk yang terdengar cerita anak Malik Cina tadi segera menghampiri rumah dan berdiri di hujung halaman. Rupanya kedatangan orang-orang kampung tu tak menyenangkan hati Malik Cina. Dia minta kebenaran pada Datuk TJ untuk tutup pintu dan tingkap, tapi Datuk TJ tak bagi dan bersuara, "Jangan pedulikan mereka. Kau pergi carikan mayang pinang dan cendawan batang balik. Isteri kamu pula tolong carikan aku kain putih dan bunga cengkeh."
Tanpa berkata apa-apa, Malik dan isterinya turun keluar daripada rumah. "Kamu tunggu budak perempuan ni, Tama," kata Datuk JJ sambil hentakkan kakinya ke lantai rumah. Datuk JJ terus melangkah tenang menuju ke halaman rumah. Bila dia nak sampai ke hujung halaman rumah tempat orang-orang kampung tu berdiri, Datuk JJ pusingkan lehernya ke kanan. Tiba-tiba orang-orang yang ada dekat situ lari lintang pukang, tak tentu arah, macam terpandang sesuatu yang amat menakutkan. "Datuk!" pekik TJ sekuat hati. Datuk TJ segera toleh ke arah TJ. Ya Allah, wajah Datuk TJ dah berubah, jadi macam muka harimau yang amat menakutkan. Badan TJ terus menggeletar. Datuk TJ teruskan perjalanan semula, masuk ke dalam hutan kecil dekat hujung halaman. Orang kampung yang lari tadi sampaikan berita pada kawan-kawan mereka yang lain tentang keanehan yang terjadi pada Datuk TJ. Seluruh kampung jadi gempar. Tak sampai 1 jam, cerita manusia berkepala harimau hauskan darah merebak ke seluruh kampung. Halaman rumah dan kaki tangga rumah Malik Cina mula dikerumuni oleh orang-orang kampung. Mereka bawa parang, lembing dan senapang kampung nak tangkap manusia berkepala harimau. Salah seorang penduduk kampung bertanya, "Budak, mana Malik Cina?" "Dia keluar cari ubat anaknya." "Bininya ke mana?" "Cari ubat juga." "Orang tua yang baru datang tu ke mana perginya?" "Keluar." "Sudah, sahlah rumah ni jadi punca manusia kepala harimau." TJ jadi tak tentu arah. Dahlah anak Malik Cina terbaring atas lantai. Nasib baik Malik Cina dan isterinya dah balik. Mereka terkejut tengok orang kampung berkumpul dekat kaki tangga dan halaman rumah mereka. Mereka berdua terus masuk ke rumah dan barang-barang yang Datuk TJ nak semuanya ada. Orang kampung terus tanya Malik, "Malik, mana orang tua tu kamu sembunyikan? Dia bawa bencana." "Aku tak sembunyikan dia. Masa aku keluar rumah tadi, dia ada dekat sini." "Kau tahu tak apa yang dah terjadi?" "Aku tak tahu." "Kami nak tangkap dia. Kalau dia biarkan seluruh kampung jadi huru-hara. Dia tu bukan manusia. Aku tengok badannya serupa kita, tapi kepalanya harimau." Malik Cina dan isterinya berpandangan sesama sendiri. Tak lama kemudian terdengar suara dari arah belakang kumpulan orang kampung tu. "Kamu cari aku datang." Semua yang ada dekat situ kelihatan terkejut. Beberapa orang dari mereka terus menyusup ke bawah rumah, kemudian hilangkan diri. Datuk TJ terus melangkah sambil bawa baldi yang berisi air. 2 orang kampung cuba halang Datuk TJ, tapi bila Datuk TJ berdehem, kedua-dua orang kampung tu terus terjatuh. Datuk TJ dah berjalan 10 langkah, baru mereka berdua dapat bangun semula. Tapi mereka macam terlupa apa yang mereka baru alami tadi. Datuk TJ terus rempuh barisan orang ramai. Bila sampai dekat kaki tangga, Datuk TJ terus berdiri dekat situ. Baldi yang berisi air diletakkan di sebelah kanan. Datuk TJ bersuara, "Apa yang kamu mahu? Kamu tukang sihir dan kami nak hukum kamu. Kenapa kamu cakap macam tu? Tadi kami nampak kepala kamu bertukar jadi kepala harimau. Itu tandanya kamu tak ikhlas. Kamu nak aniaya aku. Kalau kamu jujur, kamu tak nampak semua tu. Kamu berdalih." "Siapa yang berdalih? Kamu atau aku? Cakap dengan jujur." Orang tu terdiam, mulutnya bagaikan terkunci. Datuk TJ terus baca sesuatu sambil lipatkan ibu jari kanan dan jari kelingkingnya ditekan ibu jari tersebut. TJ tahu, selagi Datuk dia tak lepaskan ibu jarinya, orang tu tak akan boleh berkata walau sepatah pun. "Cakap dengan jujur," kata Datuk TJ sambil lepaskan ibu jarinya. Muka orang tu berpeluh, nafasnya jadi sesak, lututnya terus menggeletar. Orang tu bersuara, Ya, saya mengaku saya nak gunakan ilmu sihir saya untuk tumpuhkan seluruh badan awak. Sekarang kamu dah mengaku. Apa yang kamu nak dari aku? Kamu nak bersahabat atau nak jadi lawan?" Aku nak bersahabat." "Kalau nak bersahabat, pulang ke rumah. Aku tahu kamu tak suka orang ubat anak Malik Cina. Kamu suka perempuan tu menjerit dan koyak kain. Kemudian kamu tumpangkan ilmu salah kamu. Aku tahu kamu yang suruh orang-orang kerumun anak Malik Cina. Betul atau tak?" Betul." "Kenapa kamu buat macam tu?" "Saya sebenarnya tengah menuntut ilmu telentang ke langit. Jadi anak Malik Cina yang sakit ni, saya nak uji ilmu saya." "Sudahlah, hentikan perbuatan tu. Pulang ke rumah dan bertaubat. Biar aku uruskan anak Malik Cina."
Orang tu tundukkan kepala dan terus tinggalkan rumah Malik Cina. Kawan-kawan yang lain ikut balik sekali. Datuk TJ perhati je langkah mereka hingga keluar dari kawasan halaman rumah Malik Cina tu. Kemudian Datuk TJ terus duduk dekat anak Malik Cina dan minta barang-barang yang dipesan. Semua barang-barang tu dimasukkan ke dalam baldi yang berisi air kecuali kain putih. Datuk TJ suruh isteri Malik Cina ikat kain putih tu pada buku lali anak dia. Lepas tu Datuk TJ tarik baldi ke depan dia, kedua belah lengan dilipatkannya sepada siku dan terus baca Al-Fatihah 1000 kali. Bila dah selesai, Datuk TJ berdiri dekat muka pintu sambil baca sesuatu. Bila dah selesai baca tu, Datuk TJ suruh Malik Cina usung anak dia ke tengah halaman rumah dan biarkan dekat situ. Anak Malik Cina diletakkan di tengah halaman dalam sinaran matahari yang amat terik. Kemudian Datuk TJ bawa baldi ke halaman rumah dan terus jiruskan air dalam baldi tu ke tubuh anak Malik Cina. Anak Malik Cina terus tersedar dari pingsan. TJ terkejut bila tengok air yang membasahi tubuh anak Malik Cina kering serta-merta. Kain dan baju dia pun terus kering juga. Pergi ambil kain, balutkan tubuhnya. Dia sejuk tu, kata Datuk TJ pada isteri Malik Cina. Isteri Malik Cina masuk ke rumah dan keluar dengan sehelai batik. Tubuh anaknya segera dibalutkan dengan kain batik tersebut. "Bangun nak," kata Datuk TJ. Anak Malik Cina terus bangun dan duduk mencangkung. Matanya merenung ke arah Datuk TJ. Cahaya matanya cukup lembut. "Kenapa saya ni?" "Kau tak apa-apa, baliklah ke rumah." "Ya, saya nak balik." Anak Malik Cina terus menuju ke rumah. Sampai dekat rumah, anak Malik Cina terus mandi sebab keadaannya agak lemah. Kemudian Datuk TJ suruh isteri Malik Cina temankan anaknya. Lepas mandi, anak Malik Cina terus hiaskan diri, sikat rambut, letak bedak ke pipi dan mula sebut nama suaminya berkali-kali. Datuk TJ bersuara, "Kamu layan kerenahnya, jangan dimarah. Sebaiknya kamu gembirakan dia hingga dia percaya pada diri sendiri. Dalam tempoh 2-3 hari ni, dia akan hadapi tekanan perasaan yang hebat. Susah nak buang kebiasaan yang dia alami masa sakit dulu. Aku terpaksa duduk rumah kamu 2 hari lagi. Bila anak kamu dah sihat, aku akan pergi. Itulah yang saya harapkan." Selama 3 hari berikutnya, Datuk TJ terus berikhtiar pulihkan sisa sakit yang dialami oleh anak Malik Cina. Setiap pagi dan petang, anak Malik Cina disuruh minum segelas air sejuk yang dah dibacakan dengan Bismillah 100 kali. Okey, sampai sini sambungan bercakap dengan jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.